Diam. Macam tadi. Okay. Betul tak nak cakap? Assalamualaikum guys. Untuk saja kepelbagaian, kami, saya Fadil. Saya Afif. Saya Fawaz. InsyaAllah kami daripada kumpulan 2 ingin berbincang berkenaan dengan tugasan yang diberikan oleh Ustaz Amin, iaitu 5 soalan berkaitan dengan kepelbagaian. Okey, baik. Soalan pertama macam mana dia? Yang pertama, kita nak tahu pendahuluan secara umum. Apakah kepelbagaian ni lah, dari segi murid ke, guru ke, aktiviti ke dan sebagainya. Okey, saya mula dulu lah. Kalau kepelbagaian ni, bila cerita pasal kepelbagaian, kita akan kita tahu yang kepelbagaian kepelbagaian murid lah. Murid ini mempunyai tahap kognitif yang berbeza, sikap yang berbeza. Ada yang introvert, ada yang ambivert, ada yang extrovert. Dan kepelbagaian ni juga berdasarkan ni latar belakang murid juga. ya betul, berdasarkan latar belakang murid. Ada yang daripada keluarga yang senang, keluarga yang susah, macam tu lah kalau dari sudut murid. Jadi saya tambah apa itu kepelbagaian yang boleh guru aplikasikan. Antaranya ketika PDP jadi guru boleh buat gaya pembelajaran yang berbeza, mengikut kesesuaian apa minat murid ketika PDP berlangsung. Jadi macam aplikasi tu ada contohnya, kalau budak-budak yang visual kita boleh tayangkan video kan, dengan slide, slide, bagi dia tunjuk kad ke, flash card ke kan. Betul. Untuk rangsang dia. Untuk rangsang, kita raikan kan, kita raikan keseluruhan. Kepelbagaian. Dan 4 perkara yang penting lah dengan kepelbagaian, iaitu kandungan dia, proses, produk dan persekitaran. Itulah merakui kepelbagaian ni kita umum lah. Dan guru pun kita kena adaptasi lah dengan murid sekalian. Kalau kita di kampung, buat cara kampung, bandar, buat bandar, elit tu elit. Dan itulah kita sebagai guru pun kena bersedia lah menerima kepelbagaian tu. Dari segi kita manusia sekalian, guru. Maknanya kita tidak boleh sama lah. Maknanya mengajar dekat bandar, kita guna aplikasi. Jadi dia tak kena. Dia kalau kandang kambing, ikut kandang kambing. Betul. Ni Supaya objektif pembelajaran tu sampai. Betul. Sebab kita nak raikan, dia yang misi penting adalah untuk meraihkan kepelbagaian untuk dalam misi pengajaran tu kan. Kemudian untuk yang kedua ni berkaitan dengan artikel lah kan. Artikel yang kita buat berkaitan dengan skop kajian dapatan yang ni lah. Teruskan kita punya tajuk adalah kepelbagaian terbeza dalam bahasa Melayu dalam PDPR. Sebab kajian kita ni berkaitan dengan PDPR dalam bahasa Melayu. Betul. Sama ada guru ni bersedia ataupun tak. Jadi untuk skop kajian dia itulah Ada 2 kan? yang pertama tahap pengetahuan dengan kesediaan. So tahap pengetahuan dengan tahap kesediaan guru. Dan itulah skop dia. Dan guru tu untuk guru bahasa Melayu di Terengganu. Betul tak? Di Terengganu. Berapa responden dia? Responden dia buat 80 orang, tetapi yang respon hanya 70 orang sahaja. Jadi dia menggunakan Google Form. Google Form. Dan kaedah ini menggunakan kuantitatif lah, sebab melebihi kepada 30 orang kan. Dapatan yang kami dapati daripada artikel tersebut ialah tahap pengetahuan guru bahasa Melayu di Terengganu dan tahap kesediaan mereka dalam melaksanakan PDPR dengan meraihkan kepelbagaian melalui pendekatan terbeza adalah pada tahap yang tinggi. Kedua-dua ni lah, tahap kesediaan dengan tahap pengetahuan guru dalam nak melaksanakan keterbezaan ni tinggi dua-dua. Kemudian kesan lah dalam kita punya artikel ni pada guru untuk PDPC. Sebab kita dalam kajian ni lebih berfokus pada PDPR, tapi mungkin kita boleh implementkan dalam PDPC. Sebab perbezaan ni lah, PDPR ni online, PDPC ni fizikal. Jadi apa kesan artikel dia? Kalau yang pertama, mungkin guru ni perlu lebih kreatif lah. Dari segi penggunaan multimedia ataupun PBM, alat maujud yang nak membawa murid ni bersama dalam mata pelajaran yang kita nak bagi, subjek yang kita nak bagi tu kan. Lagi kesan dia pada guru ni juga mungkin dia lebih aktif. Perlu memerlukan energi yang lebih sikit lah. Sebab pembawaan murid dalam kelas tu mengikut guru dia. Ya betul. Sebab guru hanya
cakap depan telefon kan. Jadi murid macam mana dia tarik perhatian murid kan. Itu kalau PDPR lah. Kalau PDPC pula, guru tu dari segi percakapan dia, perwatakan dia, intonasi dia perlu lebih aktif lah berbanding murid, untuk merangsang murid tu membawa mata pelajaran itu sekali tu kan. Dan kesan pada PDPC kan. Betul. Bila tahap pengetahuan guru dan tahap kesediaan guru untuk melaksanakan pendekatan terbeza ni pada tahap yang tinggi, maka kesan pada PDPC kita dapat lihat PDPC itu akan menjadi lebih seronok. Sebab adanya kaedah yang berbeza, cara yang berbeza yang meraihkan kepelbagaian murid. Itulah. Dan dalam suasana pun kita boleh nampak pelbagai gaya pembelajaran. Yang tu lebih menarik panggil. Ada aktiviti yang melibatkan pergerakan ke depan. Ada yang melibatkan visual, visual, audio semua melibatkan semualah gaya pembelajaran, visual, kinestetik, auditori dan sebagainya. Kemudian yang nombor 2, kepentingan dapatan kajian pada guru PDPC. So kepentingan dia dalam kajian dapatan ni kepada guru dan PDPC. Jadi untuk dapatan untuk ni lah kepentingan dia yang seperti kita cakap tadi lah. Kita bersetuju bahawa kepentingannya guru perlu lebih aktif dan kreatif dalam membuat PDPC. Ya, betul. Untuk merangka aktiviti, untuk merancang semua objektif kajian, kriteria kejayaan, itu merangkumilah PDP, kepentingan dapatan kajian kita kan. Kemudian kepentingan ni kepentingan kepelbagaian pengajaran dalam PDPC abad kini. Kita tadi doktor kata pasal TS25 kan. So TS25 ni adalah satu pendekatan yang mana kita nak uji. Dia punya moto adalah kemenjadian murid sekolah berkualiti. Betul. Itu dia punya mesej dia lah. Jadi kepentingan kepelbagaian ni untuk PDPC rasanya penting untuk kepentingan dia pada abad kini lah. Sebab kita sekarang ni dah tukar PAK 21 iaitu pembelajaran berpusatkan murid, bukan lagi berpusatkan guru. Jadi point dia utama kepada murid lah. Jadi guru dia perlu berfikir secara kritis ataupun kreativiti seorang guru ni perlu ada lah, supaya pembelajaran murid ni dapat merangsang minat murid untuk belajar. Sebab kita ingin berpusat kepada guru, bukan lagi berpusatkan kepada guru. Kita nak kepada murid Dan kepentingan kepelbagaian ni, murid akan berasa, macam saya kata tadi, murid akan berasa seronok bila belajar sesuatu. Dan kesan kepada bila murid berasa seronok ni, mereka akan menyebabkan kurangnya masalah keciciran murid. Sebab mereka rasa seronok untuk pergi ke sekolah, belajar sesuatu ilmu yang baru. Lagi mungkin boleh katakan kepentingannya ialah seimbangkan suasana PDP antara pelajar melalui aktiviti yang dijalankan. Jadi guru perlu kreatif lah untuk memikirkan apakah aktiviti yang sesuai dengan murid. Kalau murid yang jenis visual, apakah aktivitinya. Murid yang jenis auditory, apa aktiviti yang sesuai. Jadi guru perlu kreatif lah untuk merancang satu aktiviti pembelajaran. Ini PDPC ni lah pembelajaran, PDPC pemudah caraan. So guru ni sebagai facilitator. Peranan utama guru bukan sekadar hanya memberi maklumat. Guru ni sebagai pemandu aras kepada tahap pemikiran murid dalam satu topik dia. So guru ni kita dah berubah fungsi dia. Mula-mula kalau sebelum ni guru ni hanya bagi dan sekarang kita beralih kepada guru ni sebagai pengawas, mengatur cara sama ada ilmu yang dikeluarkan daripada murid ni dia ada perbezaan situasi, perbezaan pengalaman. Dan dari segi PDPC ni pun kita meraihkan ilmu sedia ada. Apa nama dia? Ilmu sedia ada murid. Kognitif, pengetahuan sedia ada. So kita kena raikan pengetahuan sedia ada murid, dan kita kena based on activity tu. PDPC ni dan guru ni lah yang mengawal sama ada ilmu yang daripada murid bagi ni betul ke tak dalam topik yang kita bagi. Itu kepentingan dia lah.
Dan yang nombor 4, apa berlaku sekiranya kita ni masih mengekalkan gaya pengajaran tradisional. Apa kesan dia kalau kita masih ikut cara yang lama lah dari segi kita punya sistem pendidikan ni? Habib, jadi kalau kita masih lagi menggunakan kaedah tradisional ataupun berpusat kepada guru ni, biasanya berpusat kepada guru ni, guru hanya menerang. Bila menerang ni biasanya guru akan melihat pada buku teks lah. Jadi bila tengok pada buku teks ni, murid akan cepat rasa bosan. Kalau kita belajar sejarah contohnya, ya kaedah menerang, tapi kalau kita guru sahaja yang menerang tanpa ada tambahan daripada artikel ataupun rujukan-rujukan lain, jadi murid rasa bosan sebab tidak connect dengan kehidupan seharian mereka kan. Hanya one way communication. One way communication ni kalau kita tengok kat surau-surau dekat masjid-masjid, kalau buat kuliah, macam mana itu kalau untuk orang dewasa lah kan, bila ada ceramah, orang mungkin ada kan tertidur dan sebagainya. Kalau one way communication, jadi perlunya two way communication antara guru dan murid, berinteraksi antara kedua-duanya. Jadi kesan dia, jadi kalau kita hanya berpusatkan kepada guru, kesan dia kita akan dapat lihat yang murid ni akan rasa bosan, akan tak fokus. Jadi bila tak fokus, rasa bosan, jadi boleh jadi murid itu tidak mendapat ilmu ataupun tidak mencapai objektif yang guru telah tetapkan dalam RPH yang disediakan oleh guru. Maknanya objektif guru tercapai, yang murid tak tercapai. Murid tak tercapai. Jadi masalah yang kita nak adalah objektif murid tu. Sebab disebutkan objektif pembelajaran, bukannya objektif pengajaran. Dan saya rasa dari segi situasi pun murid ni kurang memberi satu aktif lah dalam kelas. Kan kalau tradisional ni guru je yang bagi. Jadi murid tu hanya sekadar mendengar dan memproseskan lepas tu guru tak tahu sama ada dapat ke tak. Kalau kita buat aktiviti PDPC ataupun berdasarkan PK21 punya aktiviti, mungkin kita dapat tahu kat mana tahap kognitif murid ni. Dan aktiviti inilah yang merangsang psikomotor murid, afektif murid dan kognitif murid, untuk kita tahu bahawa okey, murid ni dapat tak sesuatu dalam satu hari tu. Lepas tu kita sekarang ni ada dalam TS25 dia ada kriteria kejayaan. Ya, betul. Jadi kriteria kejayaan ni adalah untuk kita tahu okey, aktiviti ni dan objektif ni macam tercapai tak hari tu. Itulah kesan dia kalau kita masih mengekalkan tradisional. Dia boleh dalam satu berkaitan dengan hukum, berkaitan dengan pengertian, kita masih kena menggunakan tradisional. Kemudian jangan secara total lah kan. Dia dalam pendidikan ni kita kena fleksibel. Kita kena guna tradisional dan contemporary sekarang ni. Mungkin kita boleh gunakan untuk melibatkan pelajar secara aktif. Kita boleh bahagikan yang mana supaya murid dapat menerangkan apa berkenaan dengan satu topik. Mungkin guru boleh membahagikan kepada beberapa kumpulan. Benda tu dah boleh jadi PAK bersatu dah. Betul. Dan antara 5 trusty 6 TS25 tu salah satunya kolaboratif dan kreatif. So nombor 5, saranan dan tip untuk guru untuk melakukan kita punya kepelbagaian dalam PDPC. Jadi kepentingannya adalah kita ni saranan lah dan tip untuk kita melaksanakan PDPC kepelbagaian. Jadi kesinambungan dia adalah guru perlu faham, guru perlu ada kemahiran supaya pengajaran dapat pengajaran dan pembelajaran dapat berkesan lah. Dan guru juga perlu meningkatkan kemahiran, perlu tengok isu semasa apa yang berlaku supaya dia dekat dengan kehidupan murid. Dan aktiviti tu pun kenalah hidup. Aktiviti kena hidup dan kaitan dengan kehidupan dia. Macam Ustaz kata tadi, kalau boleh kalau bawa benda yang mawujud tu yang lebih realiti, yang realistik, bawa dalam elemen kita punya PDPC. Itu kat kebun, bawa tu kat kebun terus. Teranum, bawa orang yang pakai teranum. Sebab kita nak murid ni boleh aplikasikan apa yang dia belajar. Jadi untuk kepelbagaian ni, saranan untuk kepelbagaian ni maksudnya dari segi Fawaz. Okey, kalau sebutkan saranan kepelbagaian ni, guru macam saya nak kaitkan dengan artikel tadi berdasarkan pengetahuan dan kesediaan. Jadi untuk saranan ni saya cadangkan supaya semua guru
pada masa kini untuk sentiasa meningkatkan pengetahuan, sama ada pengetahuan dari sudut bidang ilmu tersendiri dan kaedah mengajar, supaya objektif pembelajaran murid tercapai dan pembelajaran tu menjadi pembelajaran yang bermakna. Okey, betul. Dan poin yang kedua ialah kesediaan. Guru mestilah sentiasa bersedia dalam apa jua keadaan. Sama ada PDPC ke, PDPR ke, PDP di kelas ke. Jadi guru mestilah sentiasa bersedia dan mempunyai sikap bersedia. Macam itulah. Ya, betul. Dan perkara yang paling penting dalam PDP ni, kita sebagai guru ni perlu mengaplikasikan pembelajaran secara kontekstual. Apa kontekstual ni? Dia kontekstual ni supaya murid tidak merasa bosan ketika PDP berlangsung. Dan kontekstual ni iaitu gabungan di antara isi kandungan dengan pengetahuan sedia ada. Dapat mengaitkan. Jadi perkara itu lebih orang panggil menarik lah. Lebih hidup lah. Lebih hidup. Pembelajaran PDP tu lebih hidup. Dan saranan saya juga, guru ni yang penting kreatif dengan inovatif lah. Kreatif dan inovatif, dan mungkin dari segi keterampilan tu kena lebih rapat dengan murid untuk melakukan PDPC ni. Sebab PDPC ni bukan benda yang PDPC ni perlu kerjasama antara bahan DBM, guru dan murid. Kalau ketiga-tiga perkara ni terpisah, jadi benda tu tak jadilah. Dan kita perlu ingat bahawa dalam kepelbagaian ni kita ada 3, iaitu kita kena gabungkan kurikulum, pedagogi dan pentaksiran. Jadi daripada kepelbagaian yang kita buat daripada awal, kita dah kenal pasti murid ni macam mana gaya dia, macam mana sikap dia, latar belakang dia macam mana, kognitif dia macam mana, motivasi dia macam mana, macam mana kita nak rangsang murid ni pada awal tu. Kemudian apa pula pelaksanaan dia, kan aktiviti yang kita guna dalam kita punya subjek yang kita nak ajar tu kan, aktiviti MX ke, perbincangan ke, ataupun persembahan presentation ke dan sebagainya. Dan akhirnya pentaksiran. Dari segi pentaksiran tu kita kena ikutlah kriteria kita boleh nilai dari segi KK kita, kriteria kejayaan kita. Me'iyarun najah ni. Me'iyarun najah EMK ilmu melintas kurikulum. Betul lah, sebab kita TS25 dia merangkumi AMK, KK, OP, dan itulah sebagai sebagai guru, memang itu kita punya peranan sekarang ni, beradaptasi dengan zaman dan situasi dan mengaplikasikan apa yang kita boleh buat dalam TS25 tu sendiri. Untuk saranan juga, mungkin kita boleh menggunakan kelebihan teknologi yang ada pada masa kini. Sebab dengan teknologi ni kita boleh mempelbagaikan aktiviti dan meraihkan kepelbagaian kebanyakan murid lah kita kata. Sebab ada murid juga yang kita tak boleh nak raikan. Sebagai contoh, bila kita gunakan komputer yang memaparkan gambar ke apa, murid yang tidak dapat melihat tak dapat lihat. Jadi sekurang-kurangnya bila kita gunakan teknologi ni, kita dapat meraihkan kebanyakan murid. Teknologi ni makin lama dia makin berkembang. Sekarang ni kita ada ChatGPT. Betul. Berapa dia sekarang ni? Sekarang dah vision yang keempat. Itulah sebagai guru ni kita kena update lah. Sebab tu bagi guru ni yang tadi yang Fawaz kata, kena sentiasa bersedia dengan apa yang berlaku. Sebab zaman akan berubah. Betul. Zaman kita sekarang dah merasai zaman teknologi maklumat, yang mana sikit je dah tahu, dah berubah dari segi masa dia. Untuk akan datang kita tak tahu apa yang akan berlaku. Dan saya rasa 20 tahun lepas, guru-guru yang rasa nak jadi guru pun tak tahu cabaran yang pendidikan sekarang ni macam ni. Ya, betul. Jadi guru tu kena bersedialah kan. Kita sendiri sebagai guru yang insya-Allah akan dilantik InsyaAllah. Perlu bersedialah dengan apa-apa segala kemungkinan dan meningkatkan ilmu pengetahuan. Kita kena up to date dengan teknologi semasa. Jangan tindak zaman. Penting jadi seorang guru ni mengikut peredaran zaman. Maknanya kena bersedia sentiasa. Tak boleh aku cikgu lama kan, apakah lama lah. Kataan makan garam. Makan garam tu dah boleh dilupuskan kot. Sebab sekarang ni zaman teknologi. Bukan nak merendahkan guru lama, tak. Maksudnya dari segi pengamalan untuk berterusan dalam kaedah pembelajaran.
Jadi kita kena upgrade lah sikit dari semasa ke semasa. Kita tak boleh nak menggunakan tradisional 100%. Kita kena meraihkan murid, kita kena berlandaskan aktiviti, berlandaskan murid. Kita kena tahu murid punya tahap. Itulah kesimpulan dia. Kan, itu saja perbincangan daripada kita pada kali ini dalam segmen podcast Podcast. Jumpa lagi. Jangan lupa subscribe, like and share. Okay, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum.